warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, dan salah satu daripada rukun iman adalah beriman atau percaya dan yakin kepada Nabi dan Rasul. Khususnya kita umat Islam hari ini, umat Nabi Muhammad, kena yakin, percaya dan yakin kepada Nabi Muhammad dan juga para Nabi dan Rasul yang lain. Nak percaya dan yakin dan tuan-tuan, konon-konon. Kalau tak kona, macam mana tuan-tuan yakin dengan orang? Kalau orang yang tuan-tuan tak pernah jumpa, ataupun ada orang nak jadi menantu tuan-tuan tak pernah ada dulu. Kalau anak perempuan tuan-tuan bagi tahu mak dan nak kahwin, tu mesti tanya siapa bakal dengan suami kau. Abah kona tak? Amak kona? Itu soalan pertama kita. Baru kita bagi dia anak kita. Ini Rasulullah, orang yang sepatutnya kita percayai, bahkan kalau sorak nyawa kita ke dia. Bukan nyawa anak kita, nyawa kita pun, harta kita, segala-galanya kena sorak ke Nabi. Tapi kita tak pernah Nabi. Kalau kita tak pernah Nabi, macam mana kita nak dapat syafaat Nabi? Nak dapat syafaat Nabi, kono sayang Nabi. Macam mana nak sayang Nabi kalau tak pernah Nabi Muhammad? Tuan-tuan kahwin mula-mula sayang tak ni? Orangnya tak dicinta lah. Kan hari ni anak nak kahwin, kalau tuan-tuan tawarkan anak perempuan kepada bagi mak, orang kata Joyak, contohnya mak nak nikahan kau dengan si Japo nak, kau setuju tak? Sepo deh mak, dan kau nak pun tidak, dan tak cinta ke dia, kan? Jadi Nabi dia, kalau kita tak pernah, macam mana kita nak sayang? Kalau kita tak sayang, macam mana kita nak ikut dia? Maka yang pertama sekali, konon-konon ada ilmu nak konon ada ilmu. Ada ilmu yang tuan-tuan dan puan wajib ketahui, tak tahu berdosa. Ilmu apa? Ilmu yang anak dan cucu kita belajar di sekolah kafah. Kalau anak dan tuan-tuan cucu kita balik, dia buka buku kafah untuk utama bab akidah, bab ibadat, bab adab ataupun akhlak. Dia tanya, kita tak dijawab, kita berdosa. Tak tahu handphone, dia tak berdosa. Tak reti buat kereta, tak berdosa. Tak reti buat mantu, tak berdosa. Tak reti ilmu kafah tu, kita berdosa. Bukan mencuri, dia berdosa. Bukan merampak, dia berdosa. Bukan mengumpet, dia berdosa. Menghina, berdosa. Tak tahu ilmu tu, berdosa. Dalam bab akidah kepada Allah, apa dia? Rukun sifat wajib bagi Allah ada berapa? Apal tak apal? Wujud kidam bapak mukhalafatul lil hawadis sampai ke hukum mutakallimin. Kita apal tak apal? Tak apal berdosa. Malaikat yang 10 tu apal tak namun? Apal macam mana orang perempuan dia apal nak buat masak lamak cili hati. Tanpa fikir dia boleh sebut. Mak, macam mana masak cili hati? Dia boleh sebut satu persatu tanpa fikir, kan? Apal pun macam tu juga. Kalau kepada Nabi ni, apa sifat wajib Nabi? Kalau anak dan cucu tanya, boleh jawab tak? Tak dapat, kita berdosa.
Apa dia? Siddiq, tabligh, fatanah, amanah. Oh, kau bodoh tu Ustaz. Siddiq apa? Fatanah, tabligh, menyampaikan, fatanah, bijaksana, bijaksana. Yang komplek, amanah, jujur. Kita hafal, tak hafal berdosa. Ini sifat wajib bagi Nabi. Boleh tahu? Hari ini orang menghina Rasulullah. Kalau kita tak tahu yang baik ni, kita mungkin betul lah. Mungkin Nabi Muhammad tu menipu. Kita tak boleh sebagai orang yang beriman, kita tak boleh kata dia. Kalau dia menipu, menafikan iman kita. Bab sembahyang, ada wajib tahu berapa rukun sembahyang. Kalau anak kita tanya, cucu kita tanya, kafar kita tak jawab tak. Berdosa, bukan sakat tu. Kita pun tak tahu. Kita sembahyang tak tahu rukun. Macam mana kita tahu sembahyang kita sah? Sembahyang kita batal kau. Hari ini banyak sembahyang, sembahyang tak? Ya. Pergi masjid tak? Oh, sembahyang sah tak sah tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak ada. Itu dinamakan ilmu fardu ain. Aku terbuat dan berbuat, maka ini kita balik, kita buka buku kafah. Terutama bab akidah, bab ibadat, bab adab ataupun akhlak. Ada bab adab dan akhlak yang wajib kita tahu. Rasulullah nama apa? Tapi yang wajib tadi 6 limpet. Yang ini tambahan. Sebab kita kalau sayang seseorang, kita akan ambil tahu hal diri dia. Jadi A ke Z, bukan sakat nama, tiap mana lain, bukan sakat tu. Apa yang disyukur, apa yang dia benci, kita akan ambil tahu. Anak-anak kita syukur dia pilih bola, boleh sabut nama dia tu kahwin ke tak kahwin, anak dia berapa anak dia lelaki, apa dia buat. Hari ni kita bukanya bodoh orang jadah ni kan. Ni muka orang paling syukur tengok. Buka Facebook. Tahu tak Facebook? Tak tahu, kacau lah. Facebook tu kita tengok hal orang kan. Tapi hal Rasulullah kita tak buka. Kita tengok hal pemimpin, hal penyanyi, hal pelakon, hal orang tak berbenda sepon. Tapi hal Rasulullah kita ambil tahu. Kita kalau syukur dan sayang, kita ambil tahu hal orang. Tuan-tuan, kalau saya perempuan sayang anak kan, mak abah ni kan. Kalau dia sayang anak, dia sabut dia nama. Dia nama malam, dah kotak. Nak makan kan tak jadi makan. Apa hal kalau tak jadi makan? Tinggal ke anak. Tak ingat ke anak sampai tak lalu makan. Kita ingat Rasulullah sampai tak lalu makan tak? Cuba kita fikir, kita ingat Nabi sampai tak lalu makan. Boleh tak? Ada tak? Tak ada. Melantak ada, bukan tak lalu makan, melantak jawabnya. Maka kita sayang, tanda sayang kepada Rasulullah itu kona Nabi. Nak kona Nabi, kona tahu hidup dia. Kona tahu cara hidup dia. Tanda kita kona Nabi, selain daripada kita ambil tahu pasal hidup dia, kena ikut cakap dia, kena ikut apa yang dia buat. Hidup kita kena ikut hidup dia. Anak-anak muda ni kan, kalau dia tengok cerita apa, hari ni anak muda tengok cerita K-pop, berpakaian pun K-pop, rambut K-pop kan. Dia suka siapa? Rambut dia pun pegang, cara pakai pun cara macam. Tapi kita sayang Rasulullah, kita ikut tak Rasulullah? Kita tak ikut.
Kita nak syafaat Nabi, ikut Nabi, ikutlah ikut cara hidup kan? Kita ikut Nabi dalam semayang, luar semayang pokok kek dan lah. Hidup kita pokok kek dan lah. Ini rumah tangga dan harta dan anak bini dan terpulanglah kek dan sampai. Betul tak? Dan anak muda kita suruh dia sayang supaya tidak lama dia tak sayang atau tak sayang. Ini salah. Sayang Nabi, kena ikut Nabi. Jadi apa yang kita kena ikut Nabi? Nabi datang buat apa ke kita? Nabi datang, yang pertama dia ajar kita bab akidah, bab agama, bab rukun iman. Hari ini tuan-tuan, anak tuan-tuan dan perempuan nak nikah kono khusus kahwin. Betul tak? Tuan-tuan yang dah lama ni tak kono khusus kahwin. Yang baru-baru ni kono khusus kahwin. Khusus kahwin yang bermula 1993. Siapa yang kahwin 1993 dia kono khusus kahwin. Ingat kita? Kono khusus kahwin. Kono jawab pekso, tak dulu pekso tak boleh kahwin. Sebab apa kono khusus kahwin? Orang dulu tak kono. Sebab prihatin dengan suasana masyarakat Islam ketika itu dan hari ini makin parah. Hari ini rumah tangga ni kan, orang bercorai macam tukar baju, nak ambil, tak nak buat. Nak corai, kahwin, cinta bagai narak, satu dunia tahu. Kahwin bergolok bergadai. Kan? Budi dulu tolu biji dia. Hari ni budi 4-5. Tapi kahwin habis semua galu hutang. Dah kahwin setahun, 2 tahun, 3 tahun, mak dia nak corai. Tak suai dia. Tak cocok dia. Senang dia. Betul tak? Saya berdoa je kat kamu, tahu macam-macam. Corai itu kan contoh. Asasnya sebab apa? Sebab kita tak pegang agama. Hidup kita tak pegang agama. Rumah tangga tak pegang agama. Ilmu tak ada. Rumah tangga tu tak didirikan agama. Yang kita jaga rumah tangga kita ni masyhur istilah orang. Jumpa menantu kita tanya, kalau nak kahwin yang dah date ni kita tanya, berapa kau boleh bagi mas kahwin? Mas kahwin tak nak tetap, berapa kau boleh bagi wang hantar? Kita tanya tu, apa kau jauh kau? Itu bapak untuk mak untuk. Yang perempuan sama juga, cari lelaki poket toba. Yang lelaki cari perempuan leher jinjang badan kerendut. Tahu badan harga? Yang tu dia pandang. Dia pandang yang ini. Dia pandang kau bawa kereta apa. Dia tak pandang pun bab agama. Lepas itu apabila khusus kahwin, kalau dulu khusus kahwin dia tanya soalan pertama, saya penceramah khusus kahwin. Dulu ada pekso tu. Soalan pertama, tuliskan rukun iman. Rukun iman pun ada yang tak dapat tulis. Ada yang jawab tak penuh pula 6. Tuan-tuan bayangkan. Dia ada 20 soalan, 16 soalan fardu ain dalam masa 20 soalan tu dalam masa 1 jam. Ramai tak dijawab. Ada tu pergi khusus kahwin bertumbuk rambut nak betina. Masa khusus kahwin rambut nak umpan. Masa khusus kahwin bab agama tak ada. Tuliskan soalan kedua, tuliskan rukun Islam. Tak, jangan sampai tulis. Soalan ketiga, tuliskan kalimah syahadah dalam Jawi. Ustaz, saya tak belajar Jawi. Tak apalah kalau tak saya tulis. Soalan komplek, tuliskan makna kalimah syahadah dalam Jawi.
pun tak boleh Ustaz, saya tak boleh tak belajar Jawi. Generasi sekarang tak reti Jawi. Mana yang tak masuk kafar tu memang tak reti. Masuk kafar pun tak reti. Ini salah satu masalah besar dalam kafar adalah tak reti Jawi, dan apabila tak reti Jawi, tak reti bahasa Arab dan baca Quran tu tak reti. Apabila suruh tulis kalimah syahadah, dia pun tak tahu dalam Jawi. Tak apalah, kau tulis Rumi. Akhirnya habis masa sejam, yang Rumi pun tak bertulis. Apa tuan-tuan ayah? Macam mana dia nak kahwin? Kalaulah dia tak tahu makna kalimah syahadah, macam mana dia nak jadi orang Islam? Ada tu nak nikah, suruh mengucap nawaitu saumawadin. Mengucap nawaitu saumawadin, bayar. Tuan-tuan balik rumah tanya anak bujang tuan-tuan, tanya anak dara tu. Ada tu nak nikah, Tuan Kadi tanya, macam mana mandi wajib? Tak roti, tangguh dulu seminggu. Kalau dia tak roti mandi wajib, macam mana selalu dia mandi wajib tak? Kalau dia tak mandi wajib, macam mana? Dia boleh masuk wajib tak? Dia boleh sembahyang tak? Walaupun dah kahwin. Kalau orang perempuan dah kahwin, tak mandi wajib, boleh sembahyang tak? Tak boleh. Kalau dia tak tahu, macam mana dia sembahyang? Maka tanya anak dara gitu, anak bujang gitu. Jangan tanya berapa jauh tak jauh, berapa gaji kau dapat, berapa gaji kau nak bagi kau mak. Jangan tanya tu. Tanya dia pak agama. Hari ni kita jaga ni. Jaga ni. Duit habis berjuta nak lawa muka. Sampai jumpa bomoh pula nak lawa. Main sihir pula lagi. Orang hari ni nak lawa. Laki nak sado, perempuan nak perenggut. Kulit nak togak. Kalau ada 60, 70 tu berkodut je lah. Allah tak tengok kodut tu. Manusia yang tengok kodut. Tengok amalan kita. Maka nak rumah tangga kita bahagia, kita sambut maulid Nabi, bukan sekadar kita sambut macam ni. Pengikut ajaran Nabi. Nabi ajar pertama sekali bab agama. Nabi bawa agama supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bukan dunia sahaja. Agama ni kalau tak ikut, bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, di dunia ni lagi pun kita dah parah. Macam mana kita tengok anak bujang itu tak hormat orang, kan? Suami tak hormat isteri, isteri tak taat suami, kan? Kes-kes jenayah banyak. Sebab apa? Sebab kita tak jaga agama. Maka rumah tangga kita kena jaga supaya hidup kita sunat. Hari ni duit banyak tapi tak sunat. Sebab apa? Sebab kita tak ada qanaah. Kita jadi rakus, manjang tak cukup. Betul tak? Hidup hari ni itu heboh. Zaman Covid, duit tak cukup, minta kerajaan, duit tak cukup, nak makan tak ada. Dia boreh dah mahal ni, kan? Yang RM26 dah jadi RM44, 30 lebih kok. Mahal, duit tak cukup. Tapi dapat duit, buat apa? Beli omeh. Dapat duit, mewah. Kita bukan tak cukup duit, kita hidup bermewah-mewah. Maka nak jaga sayang Nabi, jago agama. Itu tanda sayang Nabi. Yang pertama, jaga akidah. Jangan main bodoh syirik. Jangan main hantu. Jangan makai silah orang dulu. Jangan bolo. Dia bukan kira model. Bolo dia yang main. Kan? Drama TV banyak kan. Jangan pandah belakang lah, itulah. Cerita Melayu cerita, cerita Cina cerita, cerita orang putih cerita, India pun cerita. Ini membanyakkan lagi orang percaya dekat hantu.
Kan anak kita tengok setan tu terpocing tengah hari pun bertoman. Apatah lagi malam-malam. Sebab apa? Dia percaya kat hantu, dia tak percaya dekat Allah. Tambah pula kita main bodoh. Jangan main susu, jangan main bodoh. Yang kedua, rumah kita ni tuan, tanda kita sayang Nabi, kono sembahyang. Saya tahu orang sini semua sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia tak adil. Selain apabila sebut sembahyang tempat kita ada sekarang, masjid, masjid. Hari ni yang paling orang suka pergi apa? Pasar raya, pasar malam, segala jenis pasar. Kedai kopi, kedai teh, orang lelaki kedai teh lah. Tambah lagi kalau kedai jadul. Tambah lagi kalau kedai ada kari kambing. Kalau kaki ngeteh, bini punya teh tak laku. Teh kedai mama dia laku. Bini punya teh laku waktu bila? Waktu Covid itu sebab tak boleh keluar rumah. Kan? Buka je kedai, bini punya teh tak laku. Betul tak? Orang buat. Kan? Orang tak kena teh ni tak mahu tidur dia kudu oleh malam pun dia pergi kedai. Ini kedai dia becak. Kedai mamak tu kan, depo dah. Simpan masak dia apa? Ben Salim tu ya. Kono orang teh. Kan. Masjid tak ada orang. Maka bawa masjid, bawa diri itu. Kalau orang mundur dulu, orang kaju ustaz, orang kojo dia kata apa ustaz. Kalau saya jadi imam bila ustaz, saya sibuk ustaz, kojo tunggu latihan kencing so baru nak pergi masjid. Tak ada jumpa dia masjid. Kalau kopi ya teh jumpa masjid tak jumpa. Orang perempuan pula ustaz, anak kocik-kocik, imam anak kocik-kocik, jaga anak. Anak dah masa pun tak ya, dia pergi masjid. Akhirnya pergi mana? Bawah pula jaga cucu ustaz, jaga cucu pula ustaz. Nak pergi majlis ilmu pun tak ada duit. Tak ada apa, tak ada masuk, sibuk bila kita nak pergi masjid. Pergi kedai teh, pergi pasar raya pakai duit habis. Pergi masjid. Bawa diri kita dan pergi masjid. Hari ini Jabatan Agama tak masuk buat program sebab orang dah tak suka pergi masjid. Buat program peningkatan jemaah masjid. Tak ada orang pun. Tuan-tuan pergi masjid ni melangkah tu dapat pahala. Langkah tu dikira. Allah bina pula rumah, bukan rumah, istana kat syurga. Tak dapat istana kat dunia ni, rumah pun payah dapat kat syurga. Barilah masjid. Kan kita buat rumah, beli rumah, buh aircon langsung tak nak pergi masjid duduk rumah. Rumah tu tak ada aircon panik yo. Bagi masjid. Masjid ada aircon lagi sedap. Kita duduk masjid. Bagi masjid. Bagi masjid ni tenang hati. Bawa anak bini. Tuan-tuan bawa anak bini pergi pasar raya pakai. Kan? Bagi orang suka orang perempuan, suka pergi apa? Mahkului. Mah kahwin, belajar dia duduk rumah buli. Daripada pagi sampai ke petang. Masjid tak nak, sibuk. Maka pergi masjid. Apabila sebut solat bawa anak-anak kita. Kita tak ajar anak kita pergi masjid. Kita pun tak pergi masjid. Macam mana anak kita nak pergi? Kita pergi kedai kopi, anak kita pergi duduk tepi jalan lah. Dia nak pergi kedai kopi, tak ada duit. Dia pergi kedai duduk tepi jalan, buat ada duit pun tak ada pergi kedai kopi. Saya bawa kafe pun je, sisi pun je. Tak melepak. Maka bawa anak kita, jinakkan dia, lembutkan hati dia dengan pergi masjid. Apabila sebut solat bukan sekadar masjid, baca Quran.
Baca Quran tu dapat pahala. Tengok arah jadah ni tak ada pahala ni. Apa lagi tengok Facebook, Instagram ke apa. Tengok Quran. Dia 5 baru ya tuan-tuan. Tengok dapat pahala. Tengok Quran. Tengok je buka Quran. Kalau ada handphone ada Quran, buka Quran. Ni ada Quran pun tak ada dalam handphone. Ya. Anak kita TikTok. Kan? Orang pejabat pun TikTok, tak TikTok, game dia 24 jam. Kan? Anak kita minta handphone, kita bagi. Nak belajar ngaji, tak ada duit. Duit handphone anak ada, duit TV ada, duit Astro ada, duit handphone belajar ngaji tak ada. Tengok Quran dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Itu ni muka mak ayah tak nak tengok. Dah mati berweboh nak tengok. Jangan ke bumi yang nama dan tunggu dan balik dulu. Mak jangan ke bumi apa, tunggu dan balik dulu. Masuk hidup telefon pun tak ada. Patah lagi nak video call, balik pun tidak. Muka mak ayah tu tengok dapat pahala. Yang suka tengok apa? Selebriti, penyanyi, pelakon, pemain bola kau. Mak ayah tak nak tengok. Yang keempat, tengok laut. Tengok laut, bukan ikan duyung. Yang kelima, tengok ke alim ulama. Alim ulama tengok muka dapat pahala. Ada tak sebut Nabi sebut penyanyi, pelakon? Tak ada. Tapi yang tu kita sebut tengok. Kan? Jadi baca Quran. Ulama dulu kalau sibuk pun dia tak sampai baca, dia buka Quran, dia tengok sekejap. Betul-betul. Kita sebelum tidur tengok handphone berjam. Sekejap-sekejap Assalamualaikum, tengok Quran. Tengok ni. Tengah khutbah Jumaat pun siap lagi. Ambil video, khatib baca khutbah. Handphone lagi. Seterusnya apabila sebut solat berzikir, lepas sembahyang zikir, kita hari ini buat zikir. Kan, zikir pun bermain. Kan, lepas sembahyang tu zikir sambil tengok orang. Subhanallah. Ada tu sampai dah berberak, lepas ni kita nak minum mana? Lepas ni kita nak pergi mana? Ada tu tak ada zikir langsung. Zikir semua. Sebab tu hati kita ni lemah. Kita nak kata badan kita kuat pun tak ya kuat. Kalau kita yang hadir hari ni, saya pun dah 5 series, badan pun dah goyang. Kan? Nak kata tubuh badan kita kuat, hari ni penyakit bersepak. Kalau sebab ni. Kalau yang luar ni lemah, dalam macam mana orang? Kalau kita tidak ada beramal, tambah lagi berzikir. Hari tu ni sebab zaman Covid ni sekarang, sebab itu rumah tangga bergaduh banyak. Sebab apa? Sebab tidak adanya zikir dalam rumah tangga. Yang ada zikirnya, zikir handphone. Ini tak boleh tinggal. Bini boleh tinggal, suami boleh tinggal. Yang ni tak boleh tinggal. Patah balik boleh tinggal. Kan? Cuba kita tinggal. Pergi pejabat, tinggal handphone, patah balik. Pergi masjid, tinggal handphone, patah balik. Saya kalau pergi ngajar, saya tak bawa. Malam dia bawa sebab apa? Sebab nak tunjuk tuan-tuan. Tidak, saya ngajar tu dengan saya tak bawa. Saya tinggal dalam kereta. Kalau bawa, tinggal dalam kereta. Masa masjid, saya tak bawa. Yalah lantak orang telefon. Siapa orang dulu bila ajak saya. Kita biar ada kita berada di masjid, kita dengan Allah. Duduk masjid pun tak ingat Allah, ingat dunia. Maka banyak zikir.